Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada semua murid-murid tersayang. Jadi hari ini seperti biasa setiap hari Isnin petang pukul 5 petang kita ada kelas ulang kaji topik tingkatan 4 program Segar Bayu. Untuk set B bilangan yang ketiga. Okey, diharapkan anda telah mencuba terlebih dahulu dan kita akan berbincang. Okey, sekiranya ketika proses perbincangan saya ada tersilap tulis, tegur sebab kadang-kadang saya cakap lain, tulis lain. Okey, seperti biasa kita terus ke soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1, okey, kita adalah soalan fungsi. Okey, jangan lupa setiap kali nak buat soalan, okey, nak menyelesaikan masalah, pastikan kamu highlight apa-apa yang sepatutnya. Contohnya di sini. Okey, given that the function fx, okey, dia bagi function fx, lepas tu dia bagi f square x, f lah maksudnya, fx. Jadi ada dua jenis fungsi. Okey, lepas tu di mana r dan s adalah pemalar iaitu constant. Okey. Find the value of R and S if R less than 0. Kalau R less than 0 ataupun R lebih kecil daripada kosong, bermaksud, okey kita contenglah apa maksudnya? Oh, bermaksud R kita ni mesti nilainya negatif. Okey, mesti nilainya negatif. Okey, jadi di sini, okey untuk fungsi senang sahaja. Okey, kalaulah tak sama fungsi, kita kena samakan fungsi. Sebagai contoh, dia dah ada F2. Jadi kita cari F2 kita. Okey, F2 tu bermaksud Fx. Okey, di mana F masuk dalam diri dia semula. Maksudnya kalau saya buat macam ni, F, dia punya objek adalah diri dia sendiri. Jadi saya letaklah Rx tolak S. Macam tu. Jadi F masuk dalam diri dia semula. Jadi saya pun salin semula Rx tolak S macam ni ya. Rx tolak S berarti siapa yang berada dalam bracket tu adalah adalah yang warna kuning ni lah. Dia masuk dalam ni. Okey, itu objeknya. Sekejap ya. Okey, Rx tolak S. Begitulah bentuk F dalam F. Jadi kembangkan dengan berhati-hati. R kuasa 2X tolak RS tolak S. Macam tu. Jadi, jadi di sini, bila kita nak cari nilai nak cari nilai R dan S, kita bandingkanlah. Ini F2 tu adalah FF saya keluarkanlah. FFX adalah sebenarnya 9X tolak 5. Jadi kita boleh compare. Compare dalam bentuk macam ni saya nak highlight bagi nampak. Saya nak compare kat sini. Perkali untuk X. Perkali untuk X adalah 9. Jadi kita boleh keluarkan dia. Bermaksud R kuasa 2 sama dengan 9. Jangan lupa untuk matematik tambahan, apabila kita square rootkan sesuatu nombor, kita akan dapat plus minus 3 ataupun negatif 3 dan positif 3. Tetapi disebabkan R adalah negatif, oleh itu kita terpaksa pilih R yang mana. Jadi R sama dengan negatif 3. Dapat gitu. Seterusnya kita tengok pula yang lagi satu. Yang lagi satu warna hijau. Baki dia di sini adalah sama dengan negatif 5. Jadi kita keluarkan pula dia punya di mana negatif RS tolak S sama dengan negatif 5. Macam tu. Jadi kita dah tahu dah nilai R kita tadi negatif 3. Jadi negatif 3, sekejap ya. Kamu buat macam ni S tolak S sama dengan negatif 5. Macam tu. Jadi negatif 3 kita masukkan dalam R, kita gantikan, jadi kita akan dapatlah begitu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati di mana negatif-negatif adalah positif, bermaksud 3S tolak S sama dengan negatif 5. Jadi kat sini saya akan dapat 2S sama dengan negatif 5. Jadi S kita akan dapat negatif 5/2. Ada tak jawapan yang tak sama? Mana tahu saya salah kira. Baik. Dapat. Bagus. Terima kasih. Tahniah semua. Kalau betul, betulkanlah. Kalau betul, baiklah. Kalau salah, tolong buat pembetulan. Boleh print screen. Nak cepat kan?
Jadi sebarang pertanyaan boleh je mic, boleh je onkan mic terus tanya, okey? Okey, kalau dah saya terlaju, cikgu tolong slowkan sikit, gitu. Okey, kita terus tengok soalan nombor 2, masih soalan fungsi. Okey, masih soalan fungsi, kita tengok, saya highlightkan dulu. Okey, kejap. Okey, diberi H inverse ataupun H songsang dan diberi H sahaja. Okey, and then find the value P and Q. Ni pun sama. Okey, kita ada dua cara, sama ada H inverse kita tukar kepada H semula ataupun H yang biasa kita pergi ke H inverse. Jadi antara dua itulah, tapi jawapan tetap sama, jangan risau. Okey lah, kalau di sini saya tukarkan H inverse kepada H biasa. Okey, saya guna yang itu. Okey, yang ini saya bawa. Yang saya let Y sama dengan 7 tolak 3X tu. Kita jadikan X sebagai subjek. Jangan lupa untuk inverse kita jadikan X sebagai subjek. Pastikan kita let Y dulu. Gantikan Y. Okay. Jadi cikgu tengok sebutan X kita negatif. Jadi kita gerakkan kepada tempat yang positif. Jadi 7 tolak Y. Jadi kita akan dapatlah X equal 7 tolak Y over 3. X single dan positif. Jadi inilah kita punya fungsi H. Ini daripada H inverse kepada H. Jadi Hx equal 7 tolak X per 3. Tetapi kalau kita nak bandingkan H biasa yang di sini, dia ada dua sebutan. Bila dia ada dua sebutan, kita pecahkan pecahan kita ini macam ini. 7 per 3 tolak X per 3. Dapatlah dua sebutan. Tetapi dekat sini X ni sebelah kiri lah cikgu. Okey, tak ada masalah. Kita susun semula dia punya bentuk. Disebabkan X per 3 tu sebenarnya negatif 1 per 3. Saya keluarkan supaya lebih mudah kita nampak. Tambah 7 per 3. Jadi saya susun di bawahnya supaya kita nak senang nak bandingkan. Jadi di situ kita dah nampak lah. Kita dah nampak dah apakah nilai P dan apakah nilai Q kita. Okey, ni P kita sama kat sini. Okey, P sama kat sini dan Q kita sama di sini. Jangan biarkan, kamu kena keluarkan lah sebab dia nak nilai P dan Q. Berarti P sama dengan negatif 1 per 3, Q sama dengan 7 per 3. Macam tu. Okey. Di sini ada sebarang soalan ke tidak? Dapat. Ada soalan? Okey, bagus. Okey, bagus. Tahniah, anda memang terbaik. Okey, jadi print screen siapa yang tak sempat. Okey, kita terus ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni pelik sikit. Ada tak yang dapat? Okey, siapa nak bagi jawapan soalan nombor 3A? Bagi je, salah tak apa. 36X. Okey, 36X tolak 32. Tolak 30. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Jom kita cek adakah jawapan kita sama. Okey, sekarang ni kita nak cari fungsi G2. Okey, tapi macam mana nak cari fungsi G2 sebab kita tak ada G. Kalau kita ada G, kita bolehlah cari G. Sekarang tak ada G. Tapi kita fokus pula apa yang diberi. Kita ada F inverse G. Kita ada GFX. Macam tu. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan murid-murid, ni saya conteng dulu, kalaulah F bertemu dengan F songsang, dia sebenarnya akan jadi satu. Dia bila bergabung dia akan jadi satu, dia neutral. Oleh itu untuk soalan A, untuk soalan A, cikgu buat macam ni. Cikgu nak buat bentuk ni. GF, cikgu masukkan fungsi F inverse G ni sebagai objek. F inverse G sebagai objek. Sebab apa cikgu buat macam tu? Sebab bila kita highlightkan ni, F bertemu F inverse akan jadi satu. Nanti tertinggallah GG tu tadi, tinggallah G dan G. Dapatlah G2. Macam tu. Jadi jom kita masukkan GF. Okey, GF. Objeknya tadi adalah 3x tolak 2. 3x tolak 2 objeknya. Jadi kita masukkan dalam fungsi gubahan GF di mana
12. X tolak 8. Macam tu. 3X tolak 2. So dengan berhati-hati kita expand, kita akan dapat 36X tolak 24 tolak 8. Jadi kita akan dapat 36X tolak 32. Jadi di sini hasilnya tadi adalah GGX. Okey, jadi GGX adalah G2X. Yeay, tahniah. Jadi jawapan kita betul. Korang ni memang terror lah, tak sangka saya. Okey, good. Okey, tandakan, bagi good, bagi star. Okey, so jadi seterusnya, okey, diberi G, okey, kejap saya highlight. Okey, diberi GX sama dengan AX tambah B, di mana A less than 0. A less than 0 berarti A adalah negatif lah. Okey murid-murid, ada tak idea macam mana ya nak buat untuk B ni? Cerita dia yang simple. Salah tak apa. Ada idea tak? Siapa ada idea? Macam mana nak cari ni? Okey. Kamu tengok soalan G. Okey. Tiba-tiba soal dia kadang-kadang mesti ada kaitan dengan A dan B tau. Kamu tengok A kita cari G2. Okey, tapi soalan B dia bagi G. Ingat, untuk topik fungsi ni dia suka membandingkan. Bila nak bandingkan, kita kena samakan. Okey? Jadi tak adil lah kalau kita nak membandingkan sesuatu perkara, kalau benda tu tak sama, jadi tak adil. Jadi kita kena samakan. Macam tu. Jadi kita kena samakan lah. Jadi di sini, G ni, okey. Saya buat bahagian B, saya carilah GGX. Sebab apa saya nak cari GGX? Dekat sini ada G2. G2 tu adalah GGX. Okey, fungsi gubahan. Jadi G objeknya adalah G tu sendiri, AX tambah B. Okey, tutup balik. Okey, jadi saya masukkan dalam G. G tadi adalah A X tambah B. Masukkan balik objek tu. Okey, seperti biasa A square X tambah AB tambah B. Okey, jadi kat sini murid-murid, ini adalah G2X. Sama. Bila sama, kita bolehlah comparekan. Okey, kita comparekan dia. Cikgu highlight kat sini. Ini adalah perkali untuk X. Ini adalah perkali untuk X. Jadi kita boleh keluarkan maklumat. Sorry. Kita boleh keluarkan maklumat di mana A square sama dengan 36. Okey, tetapi A square adalah negatif 6 dan 6 sebab admit kena ada dua jawapan. Disebabkan dia dah kata A less than 0, that means A is negative value. And then, therefore A equal negative 6. Macam tu. Okey. Ada soalan? Ya sayang. A kuasa 2 sama dengan negatif 66. A sahaja bukan A kuasa 2. Astaghfirullahalazim. A kuasa 2. Yang mana ya? Ni yang A kuasa 2 sama dengan negatif 6. Okey, faham. Okey, sini saya berotak. Okey. Okey, terima kasih ya. Macam itulah contohnya, leka bercakap kan, betul tulisnya lain. Okey, thank you Cikgu Dalina. Okey, seterusnya baki di sini. Okey, baki di sini negatif 32. Dekat sini yang selebihnya. A tambah AB tambah B. Jadi kita samakanlah sebab dia dah sama. Jadi, AB tambah B sama dengan negatif 32. Jadi saya gantikan negatif 6 tu pada A. Jadi negatif 6B tambah B sama dengan negatif 32. Negatif 5B sama dengan negatif 32. Ini akan jadi 32/5. Okey, ada soalan? Okey, tolong print screen mana yang tak sempat nak salin. Okey, sebenarnya macam ni kan kamu sepatutnya menghantarkan tugasan ini yang lengkap, yang dah kamu tanda sebab kita dah bincang, yang kamu betulkan sekiranya ada perbetulan. Sebenarnya kerja kamu takkan bertangguh kalau kamu sentiasa, contoh bila kita setengah online ni, kamu pun sama tengok, salah, betulkan time tu, cepat. Jadi tak ada kerja bertangguh lepas tu. Kalau tak ada lama-lama banyak yang tak hantar, macam tu Jadi kita kena smart tau. Okey, seterusnya kita tengok soalan 4, masih soalan fungsi. Okey,
Kita tengok soalan 4. Diberi fungsi Gx. Oh, kat sini ada modulus. Okey, kat sini ada modulus, tanda modulus. Okey, bererti graf kita semuanya di bahagian yang positif. Kalau modulus kebiasaannya mesti bentuk V graf kita. Okey, lepas itu dia nak cari nilai M dan K. Okey, kalau dapat soalan bentuk graf ni, kalau saya suka dulu cari koordinat dia. Okey, contohnya, koordinat kat sini adalah 2, K. Okey, apa lagi? Koordinat kat sini adalah kosong. Pandai. Macam tu lah korang. 01 dengar suara. Gitu. Okey, jadi barulah saya tahu saya tidak keseorangan. Gitu. Okey, murid-murid, jadi kita salin saja di sini. Salin saja kita punya persamaan tadi. Okey. Okey, jadi kita boleh masukkan kita punya koordinat lah. Kalau macam ni cikgu suka masukkan koordinat 01 dulu. Okey. Cikgu masukkan 01. Okey, cuba cari apa nilai M dengan K kamu. Bagi je jawapan. Saya nak tahu dulu. Salah ke tak? Okey. Siapa nak bagi? A berapa? M cikgu. M? M 1 Okey. dengan dengan negatif 1. Ni saya tak sure. Okey, tak apa. Salah tak apa tau, okey? Salah tak apa. Sekurang-kurangnya. K saya dapat 5. K kamu dapat 5. Okey. Kita M tengok. negatif. M negatif 1. Okey, 5. Okey, salah tak apa, jangan malu-malu, yang penting kamu dah mencuba, itu menunjukkan kamu dah cuba. Okey, salah tak apa, kita boleh buat pembetulan, tidak ada masalah. Okey, jadi kita cari dulu. Okey, lupa lah cikgu nak cakap, cikgu nak cari 01 dulu. Okey, bila 01. Okey, bila 01 cikgu masukkan dalam persamaan lah. Ingat ya, ini adalah 1 tu adalah paksi Gx lah. Jadi 1 sama dengan ni negatif 2, sini kosong, sini tambah M. Macam tu. Okey. Jadi 1 sama dengan modulus M. Kalau modulus M ni, dia tetap, bila kita buka tetap positif lah. Okey. Ya ke macam tu? Ya ke? Betul ke tu? Jadi 1. Betul ke jawapan dia 1 tu? Okey. Jadi macam mana tadi siapa Nurafikah ya? Macam mana Nurafikah dapat negatif 1? Saya tak. Yang ni saya confuse lah cikgu. Ya. Okey. Okey, tak apa. Jadi kita letak 1. Okey, jawapan dia? Okey. Jangan risau. Okey, kita dapat 1. Sebenarnya jawapan dia 1 dan negatif 1. Okey. 1 dan negatif 1. Sebab bila kita nak hilangkan modulus, ingat bila kita nak hilangkan modulus, apa berlaku pada sebelah kiri tu? Plus minus 1. Jadi kita akan dapat M sama dengan negatif 1 ataupun ataupun 1. Okey, sebab dia ada tanda modulus. Okey, jadi di sini disebabkan kita modulus, jadi kita memilih yang positif lah. Saya ambil yang 1. Okey, saya ambil yang 1. Okey, kita ambil yang ini. Allah, tak ada keluar. Okey, murid-murid, seterusnya kita masukkan pula dalam Okey, kita masukkan pula dalam bila 2K. Bila 2K saya gantikan. Saya gantikan di mana K di sini. Lepas tu 1 tolak 2, X kita 2. Okey, tambah 1. Macam tu, tambah 1. Jadi kita akan dapat negatif 4 tambah 1. Jadi kat sini akan dapat negatif 3 modulus. Dan terakhir sekali 3. Okey, lepas tu contohlah kamu keliru. 1 ke ataupun negatif 1. Tak apa, buat sahaja jawapan kamu. Yang penting kamu jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Jangan buat macam tu. Okey, saya padam sini. Okey, jangan indikatkan jawapan kamu. Okey, kita buat lagi 1. Tak confident ni kan? Okey, buat lagi 1 lah. Bila 2K, jadi gantikan K sama dengan negatif 2. 2, sini tadi 1 ni tolak 1. Jadi kat sini akan dapat negatif 4 tolak 1, jadi negatif 5. Jadi kita akan dapat positif 5. Okey, begitu. Okey? Okey. So, kamu boleh salin. Okey, salin. Kamu boleh print screen sekarang. Okey.
Kita akan pergi ke soalan yang terakhir untuk fungsi. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya soalan yang terakhir untuk fungsi. Kalau dapat soalan macam ni sebenarnya senang je. Jangan kamu rasa susahnya. Ingat, okey, apa yang daripada mana nak keluar? Okey, kejap X tu adalah objek. Yang penting kat mana, daripada mana anak panah keluar. Sini adalah objek. Okey, sini adalah image. Okey, jangan lupa ini adalah fungsi gx. Jadi jangan lupa. Okey, kalau macam tu maksudnya okey, bila objek 2, image kita 5. Macam tu. Kalau kita nak keluarkan dalam bentuk persamaan. Bermaksud bila objek kita negatif 1, image kita B. Jadi ada 2 persamaan yang kita boleh keluarkan daripada gambar rajah. Okey, daripada diagram. Okey, jadi kita fokus pula apa masalah yang diberi. Okey, rajah 4 menunjukkan fungsi fx di mana? Okey, gx. Okey, dia dah bagi dah gx. Dia sebenarnya gx tau, bukan fx ni. Ni mesti silap type ni. Okey, ni sebenarnya gx. Okey, fungsi gx. Okey, hitungkan nilai A dan B. Jadi murid-murid, kita buat satu persatu. Okey, kita buat satu persatu seperti ini. Cikgu guna dulu. Okey, sekejap Okey, cikgu guna ni. Bila objek 2, image 5. Jadi cikgu masukkan dalam persamaan ini. Okay, cikgu masukkanlah. Maksudnya kita punya objek adalah 2, bermaksud A 2 kuasa 2 tambah 2A tolak 7 sama dengan 5. Macam tu. Jadi kita akan dapat 4A tambah 2A tolak 7 sama dengan 5. Jadi di sini kita akan dapat 6A sama dengan 12A sama dengan 12 bagi 6 adalah 2. Okey, gitu. Jadi kita dah dapat dah nilai A. Okey, jadi kita ulang cara yang sama. Ulang cara yang sama untuk untuk bila objek kita negatif 1, image kita B. Ulang cara yang sama. Okey, ulang cara yang sama. Jadi cikgu pun masukkanlah balik. Tetapi A kita dah ada 2 kan? Okey, A kita dah ada 2 bermaksud 2. Okey, maksudnya ni negatif 1 kuasa 2 tambah 2, A kita tadi 2, lepas tu tolak 7 sama dengan B. Macam tu. Jadi, daripada sini, kamu dapatlah jawapan B kamu, di mana B kamu adalah negatif 1. Betul ke saya kira tu? Siapa dapat B sama dengan negatif 1? Saya dapat. Bagus. Tahniah. Bagusnya kamu dapat. Macam tu lah. Okey, selesai soalan fungsi. Okey, selesai soalan fungsi. Okey, kita terus ke soalan nombor 6. Kita dah masuk fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik. Okey, given the both quadratic equation. Okey, saya buat ni. Jadi 2 quadratic equation. Saya pun highlight. Okey, have to equal root. Okey, ataupun 2 punca yang sama. Okay, have to equal root. Jadi, kita fikir dalam kepala otak kita ni. Equal root. Apakah kita punya formula? Okay, siapa nak bagi tahu saya apakah formula to equal root? Siapa nak bagi tahu? Mempunyai 2 punca nyata yang sama. Apakah formulanya? B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, bagus. Terima kasih. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, Faris pun jawab dekat ruangan chat. Ya, betul. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Yang penting kamu kena tahu keyword. Okey, bila dah tahu keyword, kita kena keluarkan A, B dan C. Pastikan persamaan kita dah general form. Okey, dalam bentuk general form. Okey, ataupun bentuk ARM. Jadi saya keluarkan yang pertama dulu. X square tambah PX tambah Q sama dengan kosong. Okey, dah tersusun cikgu. Okey, kalau dah tersusun, keluarkan terus. Untuk selamat, A sama dengan 1, B sama dengan P, C sama dengan Q. Keluarkan sahaja. Okey? Okey, ada soalan? Okey, tak ada? Siapa yang on kamera, mic ya? Iman Okey. Tak ada okey. Sekejap balik.
Okey, jadi kita masukkan semua nilai itu dalam persamaan equal root tadi, dalam rumus tadi. Okey, jadi cikgu pun masukkanlah. Okey, B kuasa 2 tolak 4, A, C kita adalah Q. Okey, C kita adalah Q sama dengan kosong, jadi P kuasa 2 tolak 4Q sama dengan kosong. Okey, biar macam itu dulu, biarkan sahaja dulu. Kita buat pula lagi satu. Okey, kita buat pula lagi satu untuk persamaan yang kedua. 2x square tolak kx tambah h sama dengan kosong. Oh, dah tersusun ikut general form. Terus kita keluarkan A2, B negatif K, C sama dengan H. Okey, baru kita masukkan dalam formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey, kita masukkan dalam formula. Okey, kalau boleh, bukan kalau boleh, masukkan maklumat mesti ada bracket. Jangan tak buat bracket dan H. Okey, jadi expand K square negatif 8H equal 0. Okey, biarkan. So sekarang soalan ni dia nak express H plus Q in term of P and of K. Apa ke benda ni tu? Selalunya express satu huruf je. Okey, tapi sekarang ni cikgu je nak H tambah Q. Macam mana tu? Okey, jadi sekarang yang penting, okey, dia nak H tambah Q kan? Cari H sahaja dulu, cari Q sahaja dulu. Jadi di sini, kejap. Okey, jadi di sini cikgu boleh cari Q sahaja di sini. Cikgu sambung kat sini. Negatif Q sama dengan negatif P square. Bermaksud Q sama dengan P square per 4. Negatif bahagi negatif positif. Okey, biarkan. Lepas tu di sebelah kanan pula cikgu cari H sahaja. Jadi negatif 8H sama dengan negatif K square. Jadi H sama dengan K square per 8. Okey, semakin hampir kita nak H tambah Q. Jadi H tambah Q sama dengan H kita adalah K square per 8 tambah Q P square per 4. Gitu. Kan kita dah dapat H tambah Q dalam sebutan K dan P. Tapi murid-murid, kalaulah sebutan kamu ada dua pecahan, okey, kita kena satukan menjadi satu pecahan. Jadi nak darab berapa nak jadikan dia satu pecahan? Darab 2. Okey, bagus Tania. Okey, bagus. Darab 2. Okey, kita darab 2. Kita bila darab 2, kita akan dapat K square tambah 2P square per 8. Yes, baru kita berjaya ekspreskan H tambah Q dalam sebutan KP. Okey, print screen. Siapa yang tak sempat salin? 1, 2, 3. Kita terus bergerak ke soalan nombor 7. Okey, ada apa-apa soalan ni terus mic tau. Buka je mic. Jadi saya akan stop lah bercakap. Okey, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Setelah set yang ketiga, baru saya nilaikan kamu untuk melukis graf fungsi kuadratik. Okey, nak melukis graf fungsi kuadratik pun agak penting. Okey, ada beberapa step untuk melukis graf fungsi kuadratik. Okey, sekarang untuk pengetahuan kamu, okey, dia bagi ni. Okey, sketch graph of function gx. Okey, ini adalah bentuk vertex. Okey, bentuk vertex kita boleh tahu axis of symmetry, persamaan simetri. Kita tahu minimum atau maximum value. Kita boleh tahu minimum ataupun maximum point. Okey, murid-murid, daripada persamaan yang diberi, boleh bagi tahu tak saya? Okey, graf ini bentuk senyum atau masam? Masam. Okey, kenapa masam? Sebab negatif. Kosong. Okey, bagus. Ini sebenarnya yang kat depan ni adalah A. A kita negatif 1. Tu dia punya maksud. Maksudnya A kita lebih kecil daripada kosong lah cikgu. Okey, jadi dia adalah bentuk masam. Conteng je. Ini step yang pertama. Step yang pertama nak tahu dia senyum ke masam. Okey, step yang kedua, bila dah senyum atau masam, kita kena tahu types of root, jenis punca. Jenis punca ada 3. Okey, jenis punca ada 3 kalau kamu ingat. Okey, sama ada no root, bentuk dia macam ni. No root, kita refresh balik ataupun equal root. Equal root sentuh 1 titik ataupun different root sentuh 2 titik.
Begitu. Tu penting Jadi di sini saya nak padam. Jadi kita nak tahu apakah jenis rootnya. Okey, kita kena tahu. Sekejap Okey. Menggunakan formula diskriminan. Diskriminan bererti B kuasa 2 tolak 4 AC. Ini formula dia. Kita kena tahu A, kena tahu B, kena tahu C. Tetapi dalam persamaan ini kita tak tahu apa A, B dan C. Kamu harus kembangkan dahulu. Okey, jadi saya pun kembangkanlah dahulu di kawasan lain. Saya kembangkan dulu ya. Hati-hati kembang kat sini, negatif kat luar. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 tambah 7. Macam tu Negatif kat luar baru kita hilangkan negatif. Negatif X kuasa 2 tambah 4X tolak 4 tambah 7. Dan seterusnya negatif X kuasa 2 tambah 4X. Kat sini tambah 3. Begitu. Betul tak? Saya check ni. Okey, betul. Okey, inilah kita dah boleh tahu A, B dan C. Okey, daripada sini kita masukkan dalam formula diskriminan kita balik. Okey, 4 square minus 4AC. Jangan lupa A mana, B mana, C mana. Jadi dekat sini adalah 16. 4 darab 3. Lupa pula tiba-tiba kan. 4 darab 3 adalah 12. Jadi kita dapat 28. Okey murid-murid, kalau 28 macam mana kita nak tahu ni senyum lebih besar ke lebih kecil? Macam mana kita tahu? Sentuh satu titik ke, sentuh dua titik ke, tak sentuh langsung? Siapa nak bagi tahu saya? Kita dapat 28. Lebih pada kosong. Okey, bagus. Kalau lebih daripada kosong bermaksud apakah jenis punca? Punca nyata dan berbeza. Yes, berbeza sayang. Betul, bagus. Lebih besar iaitu berbeza. Kalau berbeza nanti graf kamu mesti sini. Potong 2 titik. Kamu tengok tau step dia. Dah tahu senyum atau masam. Oh, dia potong 2 titik. Ni step yang ketiga. Okey, step yang ketiga. Bila dah potong, bila sentuh paksi X, maksudnya kita nak tahu apakah nilai X dekat sini. Nilai X dekat sini. Jadi masuk je dalam kalkulator kamu, EQN. Okey, tolong masukkan dalam kalkulator sekarang EQN. Masukkan A negatif 1, B 4, C 3. Okey, bagi tahu saya, kalau tak boleh dalam nombor pecahan ke apa, bagi 2 tempat perpuluhan. Okey, bagi tahu saya berapa jawapan? Negatif 0.65. Okey, lagi satu? 4.65. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi ingat kalaulah graf kamu macam ni, graf kamu tak sentuh paksi X, tak perlu cari step yang ketiga. Okey, kalau sentuh paksi X, baru kita cari step yang ketiga. Okey, apa lagi yang saya tertinggal ni? Oh, bentuk dah ada, jenis root dah ada ni. Okey, jadi di sini yang keempat. Okey, yang keempat. Okey, pintasan pada paksi Y. Pintasan pada paksi Y sini 3. Jadi C kita sama dengan 3. Dan yang terakhir 5, disebabkan dia masam, dia adalah maximum point. Okay, maximum point. Okay, kalau maximum point daripada persamaan ini, okay, kita keluarkan atas dia. 7 masuk dalam sini, 7. Negatif 2 masuk kat sini akan jadi positif 2. Untuk X sahaja akan berubah. Jadi 2, 7. Yeay. Okey, jadi baru kita boleh melukis ni. Okey, bila kita melukis, kamu tengok Okey, saya melukis, maksudnya mesti pada X satu negatif, satu positif. Lepas tu tanda point kita, maximum point tu dua-dua positif. Jadi bererti dia mesti ke sini sikit. Dekat sini kita ikut secara logik tau. Negatif 0.65. Dekat sini adalah 4.65. Sini dah setentunya kosong. Sini adalah GX. Sini adalah X. Inilah maximum point tadi. Maximum point kita adalah 2, 7. Last kali, pintasan Y cikgu. 3. Yes, lengkap. Macam tu lah rupanya fungsi kuadratik punya graf. Okey, boleh print screen. Ada sebarang soalan? Cikgu. Ya Macam sayang. mana kita cari maximum point dia? Okey, maximum point dia. Okey, kamu tengok. Okey, terima kasih Mariam untuk soalan. Okey, maximum point
kita senang nak cari kalau dia dah bagi kita punya persamaan dalam bentuk vertex. Saya bagi contoh ya. X tambah 7 kuasa 2 tolak 5. Contoh, ini bentuk vertex. Daripada sini senang nak tahu point. Oh, 2 kita positif jadi dia adalah minimum. Jadi minimum point. Okey. Jadi terus saya buat bracket. Negatif 5 ni, sekejap saya buat color lain. Negatif 5 ni adalah untuk Y. Ataupun minimum value. Yang X ni masuk dekat X. Tetapi yang complicated untuk X ni, kalau dalam bracket positif 7, bila keluarkan negatif 7. Macam tu. Okay, negatif 5 kekal. Gitu. Boleh tak Mariam? Boleh. Jadi dia ambil daripada dia punya bracket tu je lah kan? Lepas tu terbalik kan? Ya, betul. Itu saja. Okay. Ini kalau dalam bentuk apa nama ni, dalam bentuk vertex. Okay. Kalau dalam bentuk persamaan yang ini, persamaan yang ini kita tak boleh tahu apakah minimum maximum value. Inilah yang kita kena keluarkan X sama dengan negatif B per 2A. Nanti kamu cuba tengok ada tak dapat soalan macam ni nanti. Okay. Okay. Ada lagi tak soalan sebelum kita bergerak ke soalan nombor 8? Cikgu. Ya sayang. Kita nak cari, jadi kalau yang minimum maximum point ni kita ikut bentuk kan. Jadi kalau walaupun dia dalam bracket, lepas tu dia tanya 2 lepas dalam kurungan kan, dia tak kisah kan pasal nombor luar di luar kurungan tu kan? Untuk nilai X ke? Ya, apa-apa pun mesti dalam kurungan. Yang penting mesti macam ni bentuknya. Mesti yang saya highlight ni, mesti bentuk dia macam ni. Okay, kalau tak salah tau. Mesti bentuk dia macam tu dah. Okay, ada soalan lagi? Ke saya tidak menjawab soalan Mariam? Tak ada. Faham. Okay, boleh ya? Okay, terima kasih. Okay, jom kita terus bergerak ke soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 apa pula ni? Okay, panjang ya. Okay, jom kita tengok apa soalan nombor 8 nak. Okay, the graph of quadratic function. Okay, dia dah bagi, saya highlight. M and N are constant. Has maximum point. Okay, dekat sini konsep kamu kena ingat. Kalau maximum point, tolong bagi tahu saya dalam kepala otak kamu. Kalau maximum point ni rasanya apa yang kamu bayangkan untuk persamaan ini? Masam kan? Masam, okey bagus. Masam, apa lagi selain daripada masam? Negatif. Negatif. A kita adalah negatif. Yes. Okay, A adalah negatif. Okey, bagus kamu. Memang terror kamu. Memang pandai gila kucing. Okey. So sekarang kat sini, kamu nak tahu given M is an integer. Okey, dia kata M ialah satu integer. Nyatakan julat nilai M yang maksimum. Okey, dia nak nilai M yang maksimum. Nilai M sebenarnya. Dia kata nak julat nilai M yang maksimum. Sebenarnya nilai M tau, sebenarnya bukan julat. Okey, jadi kita tahu, A tu mesti negatif. Kalau negatif, okey, nombor negatif mesti bermula dengan M kita mestilah negatif 1. Jadi negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan dot. Okey, so sekarang soalan dia, okey, maximum value of M. Apakah nilai M yang paling maksimum? Yang paling besar? Negatif 1. Okey, bagus. Negatif 1. Bagus. Dah, itu je lah jawapan dia. 1 markah. Selesai. Sebab apa? Soalan A ni nak menilai kamu faham ke tak konsep. Sayang kalau tak dapat markah tu. Okey, seterusnya murid-murid kita tengok untuk soalan nombor 2. Okey, ni saya write dulu. Okey, soalan nombor 2. Okey, using the answer from A, find the value of N when the graph touch the x-axis at only one point. Touch x-axis at only one point ataupun sentuh satu titik pada x-axis. Ni masam tadi. Sentuh satu titik. Apakah jenis root kita ni? Apakah formula dia? Equal root. Equal. Okey, bagus. Equal root. Pandai. Jadi yang clue kamu kena ingat. Okey, ingat clue, ya Allah semuanya akan menjadi mudah. Okey. Jadi dia kata dengan guna cari nilai n. Okey.
Okey, cari nilai N. Jadi kesimpulannya saya pun salinlah balik persamaan tadi di mana Fx sama dengan disebabkan M tadi negatif 1, negatif X kuasa 2 tolak 4X tambah N. Okey, jadi kita dah tahu apa A, B, C kita. A negatif 1, B sama dengan negatif 4, C sama dengan N. Jadi kita masukkan dalam formula yang kamu bagi tadi. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Bla 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 bla. Kira. Jadi kat sini negatif 4 kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, semakin hampir. 16 tambah 4N sama dengan kosong. Jadi 4N sama dengan negatif 16. N kita akan dapat negatif 4. Siapa dapat? Ada tak yang dapat? Saya. Okey, bagus. Tahniah, ada wakil. Yang tak dapat jangan bersedih. Okey, yang penting kamu dah tahu dah macam mana nak buat. Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Tada. Okey, nombor 9 ni pula, kalau tak faham pun rasa macam complicated. Tapi sebenarnya buat slow-slow, relax-relax. Yang penting dia semua berkaitan dengan konsep. Okey. Dia dah bagi graph of function seperti yang diberi. Okey, lepas itu dia bagi equation of axis symmetry, persamaan paksi simetri. Equation of axis symmetry. Jadi di sini, okey, biarkan dulu, dia kata x equal 1, okey, biarkan. And graph ini passes through the point, okey, dia melalui point 0, 1 dan negatif 1, negatif 5. Find the value A, B and C. Okey, murid-murid, kita buat satu per satu. Okay, axis of symmetry. Okay, axis of symmetry. X sama dengan negatif 1. Okay, jadi sebelum tu lagi, apa lagi benda yang kita boleh keluarkan untuk axis of symmetry? Siapa nak tolong saya? Graf senyum. Okay, graf senyum. Okay, betul, graf senyum. Apa lagi? Axis of symmetry. Takut kamu lupa. Apakah formula? Soalan saya lebih menjurus. Apakah formula axis of symmetry? Negatif B bagi 2A. Ya Allah, pandainya. Terima kasih Idlan. Okey, negatif B per 2A. Maksudnya X equal negatif B per 2A. Okey, bagus. Tahniah. Jadi di sini murid-murid kita dah boleh masukkan formula. Negatif B per 2A. Tapi X kita tadi negatif 1. Cikgu replace. Negatif B per 2A. Jadi cikgu darab kat sana, negatif 2A sama dengan negatif B. Ini bererti B sama dengan 2A. Sama je. Okey, biarkan dulu. Okey, memang nampak macam tak ada penyelesaian. Tapi biarkan, kita dah buat satu benda. Okey, satu maklumat telah berjaya kita pindahkan. Okey, kita guna pula maklumat yang kedua, 01. Okey, kita guna koordinat 01. Okey, apabila satu graf ataupun satu graf ke satu garisan garis lurus ke melalui titik ataupun koordinat tertentu, jadi setiap koordinat tu kita boleh masukkan dalam persamaan dia. Jadi saya masukkanlah persamaan dia begini. Jadi fx tu adalah 1, A, x kita kosong, kuasa 2 tambah B, sini kosong. Kena juga tunjuk working step. Bermaksud kita dapat C sama dengan 1. Okey, selesai. Kita berjaya mendapat jawapan C. Okey. Okey, kita buat pula lagi satu koordinat bila negatif 1, negatif 5. Okey, kita gantikan semula dalam persamaan. Okey, kita gantikan semula dalam persamaan. Negatif 5 sama dengan A kita. A, X kita negatif 1 kuasa 2 tambah B, X kita negatif 1, C kita dah ada, terus letak 1. C kita dah dapat tadi kan. Okay, negatif 5 sama dengan sini A tolak B tambah 1. Okey, jadi di sini cikgu boleh ringkaskan lagi ni. Negatif 6 sama dengan A tolak B. Boleh dah tu. Okey, jadi di sini kalau murid-murid tengok, okey, dekat sini kita berjaya menghasilkan ini persamaan 1 yang kita buat tadi, ini persamaan 2. Macam tu. Jadi kita boleh masukkan, cikgu nak masukkan 1 dalam 2 lah. Okey, 1 dalam 2. Okey, jadi jomlah kita masukkan dengan berhati-hati. Okey. Okey, kat sini negatif 6 sama dengan A tolak. Ingat tolak mesti buat bracket, jangan tak buat bracket. B kita adalah 2A.
Macam tu. Jadi bolehlah kita buat negatif 6 sama dengan negatif A. Jadi A sama dengan 6. Betul ke ni saya buat ni ke salah? Dan salah ya. Tak ada siapa pun tegur. Betul ke? Ya, saya tak buat ni cikgu, tak faham. Ya. Idlan, betul ke saya buat ni Idlan? Jangan salah Idlan. Okay, siapa lagi buat? Betul? Tu negatif 1 ke 1? Yang mana negatif 1 ke 1? Mana? C? C 1. Okay, C 1. Okay, A saya tu betul tak A saya? Tak saya tengok step saya. Okay, 2A ni betul negatif B. Negatif B per 2A. Negatif 2A. Okay, betul lah. Okay, ni B sama dengan 2A betul Okay. Okay, sekejap saya cek balik. Saya takut saya tersilap kira. Kan nanti ajaran sesat. Ni dah betul dah. Okay, jadi saya masukkan A tolak B. A tolak B betul. B masuk sini. Okay, betul lah. Betul lah di sini. Jadi A sama dengan 6. Okay, jadi tak ada apa-apa Contoh kalau ada tersilap nanti kamu beritahulah nanti secara personal. Okay. Okay, setakat ni A sama dengan 6. Okay, lepas itu barulah kita boleh cari nilai B. Okay, nilai B tu kita gantikanlah di sini. Okay. B sama dengan 2A. Jadi kat sini 2, sini 6, kita akan dapat 12. Okay. Ada sebarang pertanyaan tak? Ada sebarang pertanyaan? Cikgu, Ya sayang. yang masa mula-mula yang X sama dengan negatif 1 tu cikgu dapat dari mana? Yes. Betul. Siapa yang bertanya tu? Nurin Kristina. Okey sayang, kamu tengok tak apa kesilapan saya kat sini? Nasib baik Nurin perasan. Nampak. Soalan lain. Okey, kamu tengok tahu kat sini. Kan maklumat X sama dengan 1 kan? Kamu tengoklah saya keluarkan negatif 1. Sebenarnya dekat sini adalah 1. Terima kasih Nurin. Itulah saya kata kenapa masa saya rasa jawapan saya macam salah. Okay, X sama dengan 1. Jadi dekat sini pun ada pembetulan. Sini adalah 1. 2A darab 1 positif 2A. Okay, jadi B adalah negatif. B adalah negatif 2A. Macam tu. Jadi ini dah betul. Yang kat sini. Yang sini saya kena betulkan. Negatif 2A. Okay. Ini saya padamlah kat sini. Okey, jadi di sini kita akan dapat 3A. Okey, 3A bermaksud A negatif 6 bahagi 3, kita akan dapat negatif 2. Baru betul. Baru betul dengan jawapan saya. Sebab apa? Tulis kat sini betul. Tapi kenapa bila dekat online salah pula kan? Okey. Okey, seterusnya baru kita nak cari nilai B, kita gantikan balik B equal negatif 2A. Kita dah dapat A negatif 2 darab negatif 2. Yeay, kita dapat 4. Okey, terima kasih lagi sekali diucapkan kepada Nurin Kristina. Okey. Sebab dia dah nampak kat mana saya tersilap. Okey, jom kita tengok soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Soalan yang ke-10. Okey, soalan yang ke-10 apa pula ini? Okay, given the roots of the quadratic equation, okay, saya highlight, thus, where P is a constant, 1:2. Find the value of B. Okay, dia bagi pula kita punya nisbah root dalam bentuk 1/2. Okay, soalan macam ni, dia sebut root dia, kebiasaannya mesti melibatkan sopo. Okay, sopo. So dan po ataupun sum of root and then product of root. Jadi kat sini cikgu keluarkan, root dia bagi root dia adalah 1:2. Okey? Jadi macam mana kita nak tahu ni, selalunya dia bagi nombor ke ataupun dia bagi huruf ke, simbol ke, alfa beta ke. Jadi kat sini kamu boleh guna mana-mana simbol, tetapi simbol tu kena sama. Sebagai contoh cikgu guna alfa. Okey, kalau 1:2 bererti sama juga kalau 1 alfa nisbah dengan 2 alfa, sama juga 1/2. Jadi saya punya root adalah alfa dan 2 alfa.
Okey, jadi di sini murid-murid saya keluarkan persamaan 2x² tolak 21x tambah P sama dengan kosong. Jangan lupa, okey, so adalah, jangan lupa formula dia, so adalah negatif B per A. Okey, so adalah negatif B per A. Ingat, so adalah hasil tambah punca. Hasil tambah punca tu bererti, bererti alfa tambah 2 alfa. Okey, negatif saya keluarkan daripada kita punya persamaan. Saya buat serentak. Ni A kita, ni B kita, ni C kita ya. Okey, kita keluarkan secara serentak. B negatif 21. Tengok saya buat bracket tau untuk mengelakkan kesilapan per 2. Jadi 3 alfa sama dengan 21 per 2. Okey, biarkan so, kita buat por pula. Okey, por adalah C per A. Jangan lupa, por adalah product of root. Kita darabkan alfa darab 2 alfa. Alfa darab 2 alfa. Macam tu. C kita P ni per 2. Jadi 2 alfa square, okay, sama dengan P per 2. Okey. Jadi di sini kita nak mencari nilai P. Kalau nak mencari nilai P, kita kena cari nilai alfa dulu. Okey, daripada sini persamaan yang cikgu buat, okey, cikgu tertinggal lagi satu di sini. Apa kata di sini cikgu boleh cari alfa. Masuk je dalam kalkulator, 21 per 2 bahagi dengan 3. Okey, kamu akan dapat sini 21 per 6. Okey, jadi seterusnya kita nak cari nilai P ya. Kita dah ada alfa di sini. Dah ada alfa. Jadi kita boleh masukkan dalam alfa di sini untuk mencari nilai P. Jadi 2, okay, alfa cikgu tadi 21 per 6 dikuasakan 2 sama dengan P per 2. Jadi 2 bawa P kanan, kita darabkan, kita dapatlah P sama dengan 49. Okay, siapa dapat? Secara jujur, siapa dapat? Ada tak yang dapat wakil? Tak ada dapat? Okey. Jadi, setakat ini sahaja soalan kita, 10 soalan, 5 soalan fungsi, 5 soalan fungsi kuadratik. Ada sebarang soalan? Cikgu. Ya sayang, Mariam. Kenapa kita kena darab kat bahagian yang hujung-hujung tu? Hujung-hujung yang mana sayang? Yang sebelah kanan ni, yang ketiga ni. Sekejap. Ni satu, ini 2, yang ketiga ni ke? Ini betul ke Mariam? Bahagian ketiga ni ke? Okey Mariam, Mariam tengok saya highlight warna hijau kat sini sebab kita nak cari nilai P Mariam. Nilai P. Okey, nak cari nilai P, ni nilai P kena gantikan nilai alfa. Yang saya kuningkan ni. Jadi nilai alfa kita dapat daripada sini, masukkan dalam dia. Sebab itulah jadi ke sini. Boleh ke Mariam? Boleh. Boleh ya? Okey, ada lagi tak soalan? Cikgu. Ya sayang. Dia memang 49 je, bukan 49 per 2. Sekejap. Oh, tengok saya pun tak pasti ni. Kamu kira macam mana? Saya takut saya tersilap kira. 49 per 2 ke? Tak 21 per 6. Saya kuasakan 2. Darab 2. 49 sahaja. Berarti kan Idlan, sekejap. Idlan. Saya buat working step panjang sikit. Sekejap 21 per 6, kita kuasa 2 kan. Lepas tu kita darab 2, kat sini kita akan dapat 49 per 2. Ya sayang? Dapat? Okey. Okey, bagus. Terima kasih Jadi nampak kat mana? Jadi P sama dengan 49 per 2 darab 2. Jadi kita akan dapat 49. Okey, ada lagi tak soalan? Ada soalan lagi? Okey, kalau tiada, okey, kita minta Cikgu Dalina masukkan link kehadiran online kita. Okey, Cikgu Dalina, bolehlah kita masukkan link kehadiran. Ada tak ni Cikgu Dalina? Okey, Cikgu Dalina dah masukkan link kehadiran. Okey, kamu boleh isi kehadiran kamu. Okey, setelah isi, okey, bolehlah kita bersurai. Okey.
Bolehlah isi link kehadiran dan bolehlah kamu bersurat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum tu sekejap lagi saya lupa cakap terima kasih kepada anda semua kerana terlibat dalam kelas online kita pada hari ini. Anda memang terbaik. Anda seorang murid yang begitu bersemangat untuk belajar matematik tambahan supaya anda dapat A+ semua admit. Amin. Okey, bye-bye semua. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.